بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmah serta taufik dan hidayah juga riayah dan inayahnya, alhamdulillah sekali lagi dapat pada malam ni kita sama-sama berada dalam majlis ilmu bagi meneruskan muzakarah ilmu tauhid berpandukan pada kitab risalah tauhid ini yang mana kita di dalam kitab kita ini kita tangguhkan dulu sebelum kita berpuasa Ramadan, dan insya-Allah alhamdulillah malam ini kita sambung balik. Jadi dalam kitab kita ini kita telah pun masuk membicarakan mengenai dengan beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dah tahu dan kita dah faham bahwasanya kita wajib beriman dan percaya kepada Allah, kepada para malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan dengan tugas-tugas khas untuk kita dan juga untuk tugas-tugas yang lain. Ingatnya jumlah malaikat ni hanya Allah taala saja yang mengetahui. Jangan kata 10 malaikat itu saja. 10 malaikat itu yang dikhususkan tugasan dia kepada kita dan yang mana kita wajib beriman percaya. Lain tu banyak lagi. Banyak mana jangan tanya. Itu Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Itulah malaikat. Sebab itulah malaikat ni dia sentiasa dengan kita. Sebab itu tuan-tuan, hasil daripada kita beriman percaya sungguh-sungguh dengan malaikat ini, dia menjaga dan menjamin diri kita ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian daripada melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Sebab kita tahu kita ni malaikat sentiasa damping kita. Kita tak nampak saja. Tapi kalau kita tak belajar, kita tak mengaji, dan kita tak tahu dan kita baca Al-Quran dan kita tidak memahami ayat-ayat dia, maka tidak apalah. Sedangkan benda itu dicerita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, diceritakan juga oleh Nabi SAW kepada kita. Supaya apa? Supaya kita faham. Sebab itulah dalam diri kita ni, ada bagi diri tiap-tiap diri kita ni, kita senantiasa diawasi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok nah. Sebab itu Nabi SAW sebut, inna ma'akum man la yufariqukum illa 'indal khala'i wa 'indal jima'i fastahyuhum wa akrimuhum atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dengar, hadis ni lama dah Nabi cerita kat kita dah, tapi kita tak ambil perhatian.
Sebab tu tuan-tuan, kita beriman dengan malaikat ni, inilah satu jaminan untuk diri kita tuan-tuan. Kita nak buat sesuatu benda tu, kita kena fikir habis-habis. Walaupun Allah Ta'ala tu melihat kita, tetapi malaikat dia bertindak sebagai saksi untuk diri kita. Sebab tu kita kata raqib dengan atid yang mencatatkan amalan kita tu, dia tu adalah sebagai saksi untuk kita di hari akhirat besok. Allah Ta'ala memang dia maha melihat. Sebab Allah Ta'ala bagikan tugasan malaikat tu untuk kita, nak memberikan satu, orang kata apa, keyakinan kepada kita besok di hari akhirat besok ni, tidak ada dakwa-dakwi lagi dah. Saksi dia adalah malaikat, dan malaikat boleh buka, tunjuk kepada kita satu persatu apa yang kita lakukan di dunia ni. Tuan-tuan ingat tu, kita semua akan mati, dan semua benda ni akan hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semua bukti-bukti itu akan ditunjuk satu persatu kita. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, yang dibaca tadi ayat maghrib tadi. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap kita yang buat benda yang baik, walaupun sebesar zarah, orang tua sebesar atau yang paling kecil sekalipun, yarah, kita akan dipilihankan. Begitu juga kita buat benda kejahatan, walaupun sebesar zarah juga kita akan diperlihatkan. Kita tak dapat nak lari tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ada tugas malaikat untuk kita. Sebab tu tuan-tuan, malaikat ni memang sentiasa di dalam kita. Sebab tu parti tengok dalam hadis yang saya bacakan tadi, inna ma'akum, sesungguhnya kata Nabi SAW, bersama-sama dengan kamu itu, la yufariqukum, mereka ni tak pernah berpisah dengan kamu. Siapa dia? Malaikat Allah Subhanahu wa taala. La yufariqukum, dia tak pernah pisah dengan kita, dia sentiasa duduk dengan kita, melainkan illa indal khala'i. Ni saja, ketika kita masuk dalam tandas, kita bersusungan, ketika kita buang air kecil, buang air besar, telanjang. Satu. Yang kedua dia, wa indal jima', ketika kita bersama dengan isteri kita, jima'. Ini bersama apa tu, tidak faham kat tu, tidur dengan bini mereka dia dah, manakala ketika jima' bersama dengan isteri. Pada masa tu pasal apa? Malaikat dia jauh dengan kita. Ketika dalam tandas, dalam bilik ayak, betul orang telanjang, jaga baik jali tadi berapa tu malaikat terdekat kita tu. Dan begitu juga ketika kita jima', maka kata Nabi, fastahyuhum, maka kamu tolonglah malu dengan malaikat-malaikat ni, dengan mereka ini, wa akrimuhum, dan tolong muliakanlah mereka ini. Tu Nabi pesan dah, ingat daripada kita tu. Mana kata hadis ini menunjukkan pada kita bahawa memang malaikat tu sentiasa berada dengan kita. Cuma kita dah nampak dulu bahawa malaikat ini adalah satu makhluk halus yang tak boleh kita nak lihat dengan mata kasar kita. Yang tu saja. Kecuali kalau sekiranya dia menyerupa dengan manusia. Sekejap lagi kita akan sampai tajuk ni, yang kita akan sambung pada malam ni. Hak ni memang, hak ni kita boleh nampak. Tetapi dia diberitahu oleh Nabi SAW. Sebab yang Tuhan cerita dalam Al-Quran, banyak kisah-kisah yang mana malaikat menyerupai manusia apabila datang bertemu dengan Rasul-Rasul dia, bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim AS. Malaikat Jibril datang ke tempat Siti Maryam binti Amran beribadah. Malaikat datang dengan cara manusia kepada Nabi Lut alaihi salam untuk nak memusnah khabaran, untuk nak memusnahkan kaum dia yang ingkar derhaka kepada Allah, dan macam-macam lagi seperti mana yang Tuhan cerita dalam Al-Quranul Karim. Untuk apa lagi tuan-tuan, bacaan kita, dan bila kita baca, kita teliti, kita tadabbur ayat tadi, maka dia memberikan satu peringatan untuk diri kita terutama sekali, jangan kita buat. Sebab kita ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ingat, umat Nabi Muhammad SAW, inilah satu kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita tuan-tuan. Patutlah kita sangat bersyukur sangat, sebab Allah Ta'ala tidak mengazabkan kita di dunia. Itu saja. Sebelum Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala azab di dunia lagi. Cuma kita umat Nabi Muhammad ni, Allah Ta'ala bagi sedikit, ringan sikit balak kepada kita tu, supaya kita cepat sedar, insaf diri. Tapi dia tak turunkan balak. Kalau umat-umat Rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW, tunggu. Bila Allah kata jangan buat juga, tunggu. Habis disapu lincin. Kita tengok apa yang berlaku pada Nabi, umat Nabi Lut alaihi salam. Na'udzubillah tuan-tuan
ni amalan-amalan yang masih berlaku ni di tempat kita pun dah berlaku cerita-cerita macam ni. Tu terjaga, cukup bahaya, kita takut tuan-tuan. Walaupun Allah Ta'ala tak bagi azab dengan secara total kepada kita, tetapi dia akan bagi sedikit sebagai untuk kita rasa. Bila rasa tu bukan dekat orang tu saya yang kena, kita ke semua ni akan kena, termasuk saya sendiri pun akan kena ni. Hadap cakap ni pun pasal apa? Ada sebab-sebab dia. Tuan-tuan tengok macam mana Allah Ta'ala mengazabkan. Datang malaikat jumpa Nabi Lut, bagi tahu pada Nabi Lut tu perkhabaran tentang apa yang berlaku pada umat dia. Dan tengok puak-puak tu umat Nabi Lut sendiri pun mari jumpa malaikat ni, dia nak liwat juga malaikat ni pun. Tu dia punya dahsyatnya bangsa ni. Maka sebab itu Nabi Ibrahim, Nabi Lut diberikan tahu oleh para malaikat supaya kena keluar daripada bumi Sodom ini sebelum waktu subuh, sebab Allah Ta'ala akan musnah dia ketika mana matahari tengah naik. Dahsyat tuan-tuan. Tapi kita tak tahu pada masa tu, tapi kesan dia kita boleh pergi tengok lah ni. Bila tu boleh tengok tu yang dinamakan laut mati tu, tuan-tuan boleh boleh pergi tengok. Memang kalau kita tengok dalam kitab tauhid ni, kata ada kita boleh, kalau bolehnya janganlah kita pergi tempat-tempat yang pernah Allah Ta'ala turun balak di situ. Tetapi kita pergi tu bukan apa, kita pergi nak tengok kesan yang Allah Ta'ala turunkan kepada umat pada masa tu, supaya mendatangkan iktibar pengajaran kepada kita. Tu macam mana Tuhan terbalikkan dunia tu. Faja'alna 'aliyaha safilaha, kata Allah Ta'ala kami jadikan hak atas pas ke bawah. Mana Allah Ta'ala terbalikkan bumi. Tuan-tuan balik buka dalam surah Allahumma salli ala surah Al-Hijr. Balik buka surah Al-Hijr, ni cerita bab Nabi Lut ayat 74 yang saya baca ni, ya. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Tu Tuhan cerita tu macam mana, waja'alna, maka kata Allah Ta'ala kami telah jadikan 'aliyaha safilaha, hak atas ke bawahnya. Kemudian wa amtarna 'alaihim, dan kami hujani ke atas mereka tu, kepada umat-umat Nabi Lut ni yang menderhaka kepada Allah Ta'ala ini, bihijaratin min sijil, dengan batu yang dibikin daripada tanah yang panas. Min sijil inilah yang Tuhan bagi kepada puak-puak Abrahah dan tentera dia yang datang nak meruntuh Kaabah. Apa nama tempat ni? Saya terlupa nama tempat ni. Kalau dengan Arab, dengan Mina, tempat lontar tu lebih kurang dekat 7 km. Saya lupa nama tempat dia. Dan jemaah haji kita ada duduk di sini, ada juga yang duduk sini. Tanya jauh sikit lah, dia nak berulang untuk melontar jamrah tu. Tapi ada jemaah haji Malaysia duduk di sini. Tahun ni saya tak tahu ada tidak. Masa tahun saya pergi dulu memang ada jemaah kita duduk di sini, jemaah Malaysia. Tapi hari ni jauh sikit lah. Tak apalah, jauh pun tak apa, dapat pahala banyak kita melangkah malam jauh, tak apa, alhamdulillah. Ni tempat Abrahah yang mari nak turun, nak runtuh Kaabah dengan tentera bergajah tu yang kita baca tu. Tuhan ceritakan dalam Al-Quran, Tuhan musnahkan dia dengan apa? Tarmihim bihijaratin min sijil. Samalah yang Allah turun kepada umat-umat Nabi Allah Lut. Wa amtarna fa amtarna alaihim bihijaratin min sijil. Kami hujani mereka. Tahu hujan, patut Allah Ta'ala gunakan, tak guna tarmihim, tapi Allah Ta'ala guna fa amtarna. Kami hujani mereka. Apa maksud matar? Hujan. Bila tengok hujan, biasa main hujan. Biasalah main hujan, tak kata main hujan. Yang teruk main hujan ni orang Arab kalau hujan cukup sonok depa lah. Kilat tumpang macam mana pun cukup sonok, masa tak pernah berlaku hujan. Tuan-tuan tengok hujan. Ada bila dia turun tu kita boleh lalu celah-celah dia. Ada tu apa tuan tengok. Kita main tak pasal kita lalu celah-celah hujan, pemuhung tu sembang layak buruk je. Mana kata padat dia turun tu. Mana bila azabnya Allah Ta'ala turunkan kepada mana umat Nabi Lut tadi ni, wa amtarna alaihim bihijaratin min sijil, dengan batu yang mana berasal daripada tanah yang dibakar. Tak tahu macam mana saya, tak tahu batu, tapi daripada tanah yang dibakar, daripada sijil neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Hujan turun. Sedangkan pada entah Abrahah sendiri pun faja'alahum ka'asfim ma'kul, apabila kena saja
lontaran daripada Allah Ta'ala dengan batu sijil ni tadi, maka faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka jadilah puak-puak Abraha dan tentera-tentera bergajah dia tadi ni seperti mana daun-daun yang dimakan oleh ulat. Tu dia, habis. Tambah hak ni pula lagi dahsyat ni, fa'amtarna, kami hujan, bila turun tu habis balik. Das Allah Ta'ala terbungkakkan sepasai, ya. Sebelum tu pula didatangkan satu suara yang macam seperti mana menggemparkan bumi. Sebab itu azab kepada Nabi Allah Lut ni, Allah Ta'ala turunkan dia dengan 3 keadaan. Yang pertama, diturunkan dengan satu suara yang mana boleh macam menggempar bumi, satu. Yang kedua, dengan Allah Ta'ala turunkan dia dengan terbalikkan bumi. Dan yang ketiga, dengan dilontarkan, dengan dihujani dengan batu-batu dari neraka sijil. 3 keadaan tu umat Nabi Lut alaihi salam. Tuan-tuan, tu dia dahsyatnya murkanya Allah Ta'ala bila ajaran Rasul dan perintah Allah Ta'ala tidak diikuti. Sebab tu kita bimbang amalan ni menjadi amalan di antara warga negara kita Malaysia. Na'udzubillah, kita cukup takut, saya cukup bimbang ni. Kenapa? Bila dia turun bala ni, walaupun bukan bala secara menyeluruh, tapi kita semua hak tak berkenaan ni pun akan kena. Yang tu yang kita bimbang, tuan-tuan. Yang tu lah yang kita minta sekarang ni. Ulama tolonglah, bangkitlah, bercakaplah kebenaran, benteraskanlah benda ni. Pasal Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, cukup dahsyat keadaan berlaku. Itulah keadaan malaikat, ya tuan-tuan, ya. Bila dia datang, dia bawakan satu khabaran kepada Nabi Lut bahawa akan turun azab ini, maka dia perintahkan supaya Nabi Lut keluar dengan dia punya keluarga dia, kecuali perempuan dia saja. Perempuan dia tak keluar, pasal perempuan dia pun sama juga, dia jadi lesbian. Perempuan Nabi Lut, kita terheran, tuan-tuan. Ini soal ni, hidayah Allah Ta'ala dia bukan bagi kepada sama juga Nabi Allah Ibrahim, ya, anak dia tak ikut dia, sama. Benda tu Tuhan cerita lama dah dalam Al-Quran. Nak cerita soal iman ni bukan hak milik kita, tapi ini adalah hak Allah. Maka sebab itu, tuan-tuan, apabila kita beriman dengan malaikat ni, inilah satu keadaan yang memberikan satu kesedaran untuk diri kita. Kita beriman, kita yakin sungguh-sungguh bahawasanya malaikat Allah Ta'ala sentiasa ada di samping dengan kita. Baik, jadi malam ni kita sambung sikit lagi dalam kitab kita, dah penghujung dah. Dalam tajuk dia, manusia boleh nampak malaikat. Manusia boleh nampak malaikat, sedangkan kita tahu malaikat ni memang tak boleh nampak, sebab dia adalah termasuk dalam golongan makhluk halus. Memang tidak boleh dicapai dengan panca indera mata kita, tak boleh nak capai. Tapi bila dia berjumpa sebagai manusia, kita boleh lihat, kita tengok. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Manusia boleh nampak malaikat kiranya keadaan malaikat itu berupa seperti asalnya. Manakala seperti asal, mana dia diciptakan oleh Allah Ta'ala daripada nur itu. Itu adalah rupa dia yang asal. Nescaya manusia tidak boleh nampak, melainkan anbiya juga. Anbiya tu makna nabi-nabi, itu bahasa Arab tu. Manakala jamak kata plural kepada nabi. Nabiyun, seorang nabi. Anbiya, nabi-nabi. Hak ni pasal nabi-nabi ni, mana hak ni Allah Ta'ala bagi khusus kat mereka boleh nampak. Nabi kita Muhammad SAW dapat melihat wajah Jibril yang sebenar 2 kali. Sekali di Gua Hira ketika wahyu yang pertama turun, sekali lagi ketika di Inda Sidratil Muntaha ketika malam Isra' dan Mi'raj, dengan rupa dia yang asal, ya. Tu yang Nabi dapat bagi tahu pada kita tu, bahawa kata malaikat ni bersayap, ada sayap. Ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 patuh sayap. Jibril yang paling banyak sekali nama patuh sayap dia. Macam mana kita tak tahulah. Tapi Nabi dapat lihat wajah malaikat yang sebenar. Sebab itu dia kata di sini, hanya melainkan anbiya, mana nabi-nabi Allah Ta'ala juga. Kerana jisim malaikat terlalu halus. Jisim malaikat ni terlalu halus. Mana kata dalam mata kasar kita tak boleh nak nampak. Itu dikatakan jisim halus itu, ya. Sama juga dia beritahu di sini, seperti manusia tidak boleh nampak angin. Tanya tu lah, angin ada dan kita boleh rasa sejuk je. Tu kita ke angin, kita siapa boleh pernah nampak angin? Dia kata nampak, dia kata sebungkai pokok, itu pokok bukan itu, bukan angin. Dia kena angin, nampak dan angin tak nampak. Pasal apa? Dia satu makhluk agung juga, yang mana kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Begitu juga dengan malaikat ni. Tu kalau dia lihat di atas, rupa dia yang asal. Tidak boleh kita nampak angin, padahal angin itu ada penuh di dalam dunia.
Mana kata angin tu ada dalam dunia ni, ada oksigen, sebab tu kita boleh hidup ni. Cuba tak ada oksigen ni, pakat mati terkangkang habis. Ialah kerana keadaan para malaikat itu adalah, keadaan angin itu adalah halus, mana kita tak boleh nak capai, nak tengok dengan mata kasar kita. Tu dia cerita tuan-tuan. Tu tentang Allah Ta'ala nak apa, dia nak ajak kita, dia nak ajak, dia nak didik kita. Sebab itu di antara makhluk ciptaan dia yang mana sama dengan kita, tetapi kita tak dapat, manusia ni nak mencapi dia, nak tengok dia tak nampak. Banyaklah cerita dia. Macam mana kita nak tengok angin, tak nampak angin. Macam mana kita nak tengok karan, kita tak nampak karan, tapi dia ada. Suar tangan, dia sambak tangan kita. Tapi kita nak tengok dia nampak, tak boleh nampak karan. Cuba kita terpetik suih, dia menyala aja. Mana karan ada lah tu. Bila nak tengok zat karan, tak boleh, tak nampak. Pasal makhluk halus. Itu ciptaan Allah. Allah Ta'ala nak ceritakan, kalau tahap ciptaan aku pun hampa tak nampak, hampa jangan kata bahawa aku ni sebagai Allah Tuhan kamu, aku memang lagi-lagi engkau tak boleh nampak. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala terhijab pandangan kita daripada kita lihat dia. Mana di dunia tak boleh kita nak nampak zat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan takat kita. Sedangkan Nabi Musa alaihi salam ketika berada 40 hari 40 malam di atas bukit Tur Sina, sebelum dia turun dia minta nak tengok wajah Allah Subhanahu Wa Taala, zat Allah Taala, pun tak dapat tengok. Cuma Allah Ta'ala perintahkan hang perhati satu bukit tu. Kalau hang perhati keadaan bukit tu duduk macam tu juga, hang boleh tengok aku. Bila Nabi Musa alih dia apa tu, terus meletup bukit itu tadi. Mana kata Allah Ta'ala pancarkan nur dia, baru nur dia, bukan zat dia, nur dia. Mana kata kita tak boleh nak melihat, tapi Allah Ta'ala wajib wujud, wajib ada. Kita mengaji sifat 20 dulu ni, tahu dah satu per satu. Nak kata kita nak cerita macam ni, mana kata jangan kita boleh sebut setiap satu benda yang tak boleh nampak di mata, benda tu tak ada, tak boleh. Dia apa sih? Kita tengok dalam keadaan malaikat sama juga dengan dia tu. Allah Ta'ala ciptakan sebagai makhluk yang halus, yang mata kasar kita tak dapat lihat, hanya kalau dilihat pun oleh para Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, tetapi jika malaikat itu telah berupa dengan rupa jisim yang kasar, yang jisim yang kasar ni menjadi berupa manusia ataupun dia berupa binatang kah, tu dia seperti berupa manusia, maka pada ketika itu dapatlah manusia melihat akan dia. Dapatlah melihat akan dia masa tu. Kalau dia berupa seperti rupa manusia, rupa kita dapat jisim yang kasar ni, yang dapat dilihat oleh mata kita ni, maka pada masa tu kita boleh melihat akan dia. Sebab itulah Nabi SAW kita baca dalam hadis, ketika mana Jibril nak mengajak Nabi tentang Islam ni, tanya Nabi tentang apa dikatakan Islam, apa makna iman, apa makna ihsan, bila berlaku kiamat. Tu Nabi dapat Jibril, malaikat dia mari dengan Nabi berupa manusia. Itu manusia. Mana para sahabat boleh nampak, cuma sahabat tak tahu siapa ajalah. Mungkin sahabat kata, ingatkan sahabat-sahabat Nabi hak baru mari dalam majlis Nabi je, dia pun tak tahu siapa. Walaupun rupa manusia, tapi tak tahu siapa. Sebab dia berupa tu adalah sebagai manusia, yang mana nak bagi tengok, manusia boleh tengok. Sebab itulah kalau tuan-tuan pergi di Masjid Nabawi kan, jelas Raudhah tu, kalau keluar ke belakang tu ada, nampak tak asal tu dia tu Babu Jibril. Saya tengok tak siapa yang pergi daerah nampak Babu Jibril. Setengah tu dia tak tahu, dia tanya 3 kali dah pergi daerah. Tang mana Babu Jibril? Hai, ditulis situ pintu Jibril. Malah pintu itulah masa hayat Nabi dulu, masa rumah Nabi dulu, pesanan masjid Nabi tu, Jibril duduk mari ke pintu tu lah. Jibril mari jumpa Nabi pintu tu, melalui pintu tu lah. Yang mana para sahabat tak tahu. Yang ni hanya Nabi SAW saja. Pasal apa? Dia mari di atas sifat dia yang asal, bukan bentuk manusia. Sebab tu bila Nabi tak dapat jawab satu benda, tak boleh nak bagi kepastian, maka Nabi akan diam. Bila masa diam itulah dia mari. Dia bisik kepada Nabi SAW, barulah Nabi akan jawab, bagi tahu pada para sahabat. Itu cerita dia. Baik, adapun Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dapat melihat malaikat atas rupanya yang asal. Kerana Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ada satu kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka itu. Dia memanglah Nabi-Nabi ni lantikan Allah Ta'ala, Rasul-Rasul ni semua lantikan Allah. Bila kelantikan Allah ni, benda ni di atas kuasa Allah Ta'ala belaka. Bila Allah Ta'ala nak bagi mereka tengok, mereka dapat tengok. Pasal hak ni lantikan Nabi Rasul ni bukan lantikan manusia, Allah Ta'ala yang melantik. Kita bacalah sejarah Nabi kita sendiri, Muhammad SAW, Nabi Isa, Nabi Musa, sejarah daripada kecil tu kita nampak dah. Bila benda tu Allah Ta'ala nak
orang tu dipilih, orang tu untuk nak dilantikkan jadi Nabi dan Rasul, tak usah buat apalah, tak usah buat apalah, memang tak akan dapat. Ya, kita tengoklah zaman jahiliah dulu, ya, dah tahu bahawa saya akan datang Rasul, ya, seorang lelaki di akhir zaman ni, mari kita tengok tu dibunuh, siapa beranak anak lelaki dibunuh, tengok jahat. Di zaman Nabi Musa pun sama, semua bunuh tu, tapi nak buat macam mana, ya, hatta bila Nabi Musa sendiri pun Allah Taala perintahkan mak dia bubuh dalam pembakar roti tu, dan api duk menyala tu, bubuh dalam tu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh tapi tak apa, ya. Perempuan dia yang mak dia tu orang yang soleh, dia yakin dengan Allah Ta'ala, masuk bila Papa Fir'aun main cari tadi, takkan nak paksa dalam tempat duk bakar roti tu ngapi yang panas, takkan di segi akal logik manusia bolehkah manusia hidup dalam tu, tapi tu tapi kita bimbang, ya. Pada masa tu Allah Ta'ala sejukkan api, dia tak jadi apa-apa kepada Nabi Allah Musa. Nak takut apa? Di zaman Nabi Allah Ibrahim dah berlaku dah, ya, ketika Nabi Ibrahim dimacumpakkan ke dalam unggun api Raja Namrus tu, bila masuk saja Allah Ta'ala firman kepada api, ya nar, wahai api, kuni, jadikanlah diri kamu bardan wa salaman ala Ibrahim, sejuk dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Nak takut apa? Api itu makhluk Allah. Bila Allah Ta'ala cipta sifat dia asal panas, tapi bila dalam keadaan suatu masa Allah Ta'ala perintahkan supaya jadi sejuk, dia akan sejuk, pasal dia makhluk Allah. Sebab tu kita ni manusia ni cukup tegak. Allah Ta'ala kata jangan, tapi makhluk lain bila Allah Ta'ala sebut saja terus dia taat perintah Allah. Itulah sebab itulah kata Tuhan kata kita manusia ni bila dibagikan amanah tu, inna kullal zuluman jahula, kita ni selalu berlaku zalim dan kita ni selalu jahil. Betul, sungguh memang betul. Makhluk lain bila Allah Ta'ala tersebut kata jangan, tu Allah Ta'ala perintah pada api sejuk, padahal sifat asal dia Allah Ta'ala ciptakan panas yang membakar. Tu dia, itu kita nampak tuan-tuan bahawasanya makhluk-makhluk Allah Ta'ala sentiasa patuh. Ni manusia kita ada yang duk jadi ketegak waktu pasal ni. Kita sedar tuan-tuan, saya manusia, tuan-tuan semua manusia ni, tolong ingatlah, tolong ingat kita ni makhluk Allah Ta'ala. Terus ada action dalam dunia ni, terus ada action. Kita ni semuanya sama, jadi kita pun dapat sumber yang sama dan ke tempat yang sama kita akan dikembalikan. Cuma yang nak membezakan pada situ, inna akramakum indallahi atqakum. Hak ni saya nak beza di antara kita. Hak ni saya nak beza kita di akhirat besoknya. Siapa yang banyak takwa dia dengan Allah Ta'ala, inilah yang Allah Ta'ala akan bagikan kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semua yang mulia kamu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala orang yang banyak takwa dia. Itu saja beza dia. Lain semua kita sama. Kita sudah act lah tuan-tuan. Minta maaf. Minta maaf lah. Semua sebab kita ni adalah sama. Kalau dia taat, alhamdulillah, jadilah makhluk yang taat. Kalau sekiranya dia asi bermaksiat Allah Ta'ala, maka jadilah makhluk yang asi. Baik, apabila Allah Ta'ala anugerahkan kepada para Nabi dan Rasul boleh melihat malaikat dengan rupa dia yang asal, inilah menjadikan satu kelebihan kepada mereka. Pasal apa? Supaya dapat mempelajari pelajaran agama dan hukum-hukum syarak daripadanya. Itulah tujuan itu. Sebab apa? Para malaikat ni dia membawa wahyu daripada Allah Ta'ala. Bila bawa wahyu ni, mana kata dia terpaksalah membawakan syariat dan juga hukum-hukum syarak kepada para Nabi dan juga para Rasul ni. Jadi makna kata layaklah Allah Ta'ala tunjukkan para malaikat itu di atas wajahnya yang asal kepada para Nabi-Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian cara-cara kita nak mengenal malaikat yang berupa manusia. Ni tak ada. Kalau lah kita dia mengaku kita malaikat tu, muka kita ni macam mana? Muka kita ni Allah. Dia mari ni zaman Rasul, zaman orang-orang utus Rasul, ya. Cuba tengok maka sebahagian daripada mereka yang melihat malaikat yang bukan berupa asalnya, bahkan atas rupa manusia, ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pada masa tu yang berdekatan duduk dengan Nabi dapat melihat. Tu malaikat mari yang berupa manusia. Hak tu kita boleh lihat pasal dia rupa manusia. Rupa manusia. Dia sama hukum kalau kita mengaji ilmu fiqh kan, dalam sembahyang berjamaah ni, kita seorang imam, kita sembahyang seorang, tiba-tiba datang jin ikut kita. Jin tu sebagai makmum, jin, tapi dengan syarat jin mesti merupa manusia. Maka dia kira sah, dapat pahala jamaah. Kalau jin rupa dia, tu imam pengsan.
Dia seorang, kita seorang, mana duduk sebelah kanan, kena dekat, bukan jauh. Dia cari tengok, tu dia, tengok tu imam. Ada segi hukum fiqh tu, dia cerita bincang hukum lah kan. Dan sebenarnya jemaah ni, mana jin kalau dia mari berjamaah dengan kita manusia dalam keadaan rupa manusia, bukan rupa jin, maka sah hukum dia, dapat pahala jamaah. Tu nak cerita sebagailah. Sebab tu nak ceritakan di sini bukan kedudukan kalau sekiranya dia mari malaikat ni di atas rupa manusia. Memang kita manusia ni dapat tengok macam mana rupa dia. Cuba tu kita tengok dalam kitab kita ni. Iaitu pada zaman Nabi SAW ni, para sahabat memang dapat tengok. Sebab itulah para sahabat Rasulullah SAW ridwanullah alaihim ajma'in ni, mereka ni cukup hebat tuan-tuan ya. Banyak yang sentiasa bersama Nabi melihat ya perkara-perkara yang luar biasa yang berlaku pada diri Nabi, dan juga perkara-perkara yang luar biasa yang tak pernah berlaku kepada orang yang lain, termasuklah yang melihat manusia, malaikat ni yang berupa manusia. Baik, cuba tu dia kata di sini maka sebahagian daripada mereka yang melihat malaikat yang bukan rupa asalnya, asal malaikat tu ya, bahkan atas rupa manusia, ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bercakap-cakap dengan Nabi. Dia turun, Nabi, malaikat ni dia rupa manusia, dia turun berjumpa dengan Nabi dan bercakap-cakap dengan Nabi dan sahabatnya. Dia bercakapnya sebagaimana Nabi bercakap dengan sahabat-sahabat, macam Nabi bercakap dengan sahabat-sahabat lah bila dia mari itu. Tapi orang lain tak tahu. Tapi sahabat dia boleh tengok lah, dia boleh tengok pasal dia menyerupa orang, cuma dia tak tahu sama ada ini malaikat ke orang, hak tu saja yang tak tahu. Tapi dia bercakap dengan Nabi seperti mana Nabi bercakap dengan para sahabat dia lah, manusia. Kemudian ia merupakan dirinya seperti seorang sahabat Nabi yang bernama Dihyatul Kalbi. Tolong itu nama dia Dihyatul Kalbi. Dihyatul Kalbi ni kalau kita tengok dalam dia punya sejarah dia ni seorang lelaki yang memang rupa paras dia cantik, salah seorang sahabat Nabi. Berpakaian sentiasa bersih dia ni. Sebab tu Jibril dia bila berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW, selalu dia menyerupa dengan sahabat ni, Dihyatul Kalbi. Rupa dia ni lah. Dan ada kala ia berupa seorang yang segak dengan pakaian putih lagi bersih. Tu dia mari jumpa Nabi tu. Jadi para sahabat dia tak kenal, dia tak tahu siapa yang mari jumpa dengan Nabi tu. Lepas tu ingatkan macam sahabat-sahabat Nabi lah. Mungkin ni orang tak apa, sahabat hak baru ni yang baru mari jumpa dengan Nabi, mungkin baru masuk Islam dan sebagainya ya. Maka disebut di sini, pada mula-mulanya seorang pun mana daripada kalangan sahabat tadi ni tidak mengetahui ia malaikat. Hanya disangkakan ia itu seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seorang yang baru datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Kemudian daripada ia telah meninggalkan Nabi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengkhabarkan dan menerangkan yang datang itu adalah malaikat Jibril. Itu dia baru tahu. Dia dah keluar turun pergi dah, baru Nabi tanya pada sahabat, kamu kenal siapa yang mari tadi? Kata tak tahu, hanya Allah Ta'ala dan Rasul yang tahu. Dia kata itulah malaikat Jibril yang datang kepada aku untuk nak mengajak tentang agama kamu ni. Sebab tu dia tanya satu, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni ya Rasulullah anil ihsan, akhbirni anis sa'ah bila berkemah. Tu dia tanya semua, para sahabat dengar semua macam mana dia duduk tu, yang mari duduk belaga lutut dengan Nabi, dan dia wadu'ai kaffaihi ala yadik. Dia meletakkan dua tapak tangan ala fakhidhaih, di atas dua paha Nabi. Mana dia dekat duduk belaga lutut. Tu dia Nabi dia nampak dengan Nabi tu. Itu yang para sahabat tak tahu. Dia ingatkan kawan-kawan sahabat-sahabat hak yang baru kok mai jumpa dengan Rasulullah ada masalah sebagainya. Tetapi bila dia dah keluar meninggalkan majlis tadi, barulah Nabi tanya para sahabat, kamu kenal tak siapa yang mari tadi? Kamu kenal tak kenal? Itulah dia para sahabat ni, bila Nabi tanya macam tu, dia akan jawab, dia akan kata hanya Allah Ta'ala dan Rasul nanya. Dia mau lepaskan serah macam tu. Tu adab para sahabat dengan Nabi. Dia tak akan tanya, oh so I don't know, dia tak sebut. Dia kata hanya Allah dan Rasul saja yang tahu. Tu dia pulang balik tu apa daripada soalan pada sahabat tadi ni.
Itu tengoklah di mana pun apa bertanya pada Nabi tanya kepada sahabat tak tahu, tanya, itulah jawapan dia, hanya Allah dan Rasul saja yang mengetahui. Baru Nabi cerita satu persatu dia. Macam inilah keadaan dia. Apabila Jibril dah keluar meninggalkan majlis Nabi tadi, maka pada masa itulah Nabi akan tanya kepada para sahabat. Memang Nabi tahu dah, para sahabat tak kenal dia tu, siapa dia? Tak kenal. Maka ketika itu dia jawab oleh para sahabat, hanya Allah dan Rasul saja yang mengetahui. Maka Nabi beritahu, itulah Jibril yang datang bertemu dengan aku untuk nak mengajarkan tentang agama kamu. Itu tuan-tuan boleh baca, ada hadis panjang dalam kitab Imam Bukhari ada dalam hadis 40 pun ada. Jadi mula dengan hadis itu di peringkat awal oleh Imam Nawawi rahimahullah. Tu nak cerita pada kita tuan-tuan bahawasanya itu kalau sekalian malaikat dia menyerupa dengan rupa manusia. Dan memang boleh, malaikat dia boleh berupa manusia, tapi manusia tak boleh berupa malaikat. Tapi manusia boleh beramal lebih daripada malaikat. Pasal apa? Sebab iman manusia ni dia ada naik ada turun. Sebab tu iman malaikat dia statik. Dia tak ada naik dan tak turun. Dia iman dia statik, tetap. Tu iman malaikat. Iman kita manusia ni dia kadang-kala naik, kadang-kala turun. Tu iman kita tu. Kalau kita banyak melakukan taat, maka iman kita akan meningkat, akan naik. Bila kita melakukan maksiat, iman kita akan turun. Tu iman kita. Sebab itulah kita kena jaga iman kita ni. Biar kalau bolehnya kita melampaui malaikat, tak apa. Sebab apa? Sebab iman kita ni boleh meningkat. Boleh meningkat, tak ada masalah. Minta jangan kita turun je. Dan tambah-tambah lagi kalau sekiranya iman kita hilang, na'udzubillah, habis tak ada apa dah lah. Tak ada apa dah lagi tuan-tuan daripada kita. Ada jasad je lah, iman tak ada. Ada Islam nak buat apa? Dia yang pentingnya tu imannya dalam diri kita. Sebab tu dengan iman tadilah nak menjadi gerak untuk diri kita ni, nak menambahkan amal-amal soleh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah sikit sebanyak dalam kitab kita ni dia menghuraikan mengenai dengan hakikat kita beriman dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu tuan-tuan ada lagi lah tugas-tugas malaikat yang lain yang mungkin takut tak sempat nak baca. Saya bacalah satu dua selain daripada 10 malaikat yang Allah Ta'ala bagi tugas khas yang kita wajib percaya, wajib beriman tu, daripada Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Tu 10 tu wajib kita tahu. Sebab itu Allah Ta'ala bagi dah dengan tugas-tugas khas mereka. Dan di samping itu banyak lagi malaikat-malaikat yang ada hubung kait ataupun tugasan dia dengan diri kita. Di antara dia selain tugas-tugas yang lain tu ada malaikat yang menanggung arash Allah Subhanahu wa taala. Dia menanggung arash. Ini dalam surah Al-Ghafir, surah Ghafir ayat 7. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Suraqallahul azim. Ada malaikat-malaikatnya yahmiluna al-arsy yang menanggung arash wa man hawlahu dan mengelilingi arash tadi. Kemudian lagi ada malaikat yang berdoa memohon rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala supaya diampunkan dosa orang-orang yang beriman. Ada malaikat yang minta ampun untuk kita orang beriman ni, supaya Allah Taala mengampunkan dosa kita yang beriman ni. Malaikat minta tolong sama. Tuan-tuan ingatlah bila doa daripada malaikat, Allahu akbar, cukup mustajab, tapi kita tak tahu. Allah Taala cerita dalam Quran, tuan-tuan balik buka sekali lagi dalam surah Ghafir ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'at kulla syai'in rahmah wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Shadaqallahul azim. Itu kata itu. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan para malaikat itu memohon keampunan untuk orang-orang yang beriman. Dia pemohon untuk kita yang beriman ni. Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma. Minta supaya apa Ta'ala ni? Minta, wahai Tuhan kami, luaskanlah rahmat dan ilmu. Maka faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah bagi orang-orang yang bertaubat. Sebab sifat orang yang beriman ni di antara dia memang mereka ni sangat-sangat suka bertaubat. Orang beriman macam tu, bila dia melakukan kesalahan, cepat-cepat dia balik bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim, serta mereka hindarkanlah diri mereka daripada azab api neraka.
Tu dia cerita tu. Dan banyak lagi lah tugas malaikat yang ada malaikat yang sama-sama mengaminkan masa kita sembahyang berjamaah. Semua ada tu cerita tu, banyak malaikat. Sebab tu cerita tadi bahawasanya kita ni sentiasa diawasi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tu kita baik, itulah dalam konsep kita beriman kepada para malaikat ini, kita kena wajib beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan para malaikat ni sebagai tugasan yang khusus dibagi kepada kita manusia, dan juga dengan tugas-tugas yang lain yang Allah Taala ciptakan daripada nur. Ya, dia bukan lelaki, bukan perempuan, dan dia tidak mempunyai nafsu. Dia tak makan, dia tak minum, dia tak tidur, dia tak mengantuk, dia tak lena. Ya. Pasal apa? Dia tidak ada nafsu. Dia bukan lelaki, bukan perempuan, dan bukan juga khonsa. Ni bila saya sebut lelaki perempuan, dia tanya pula khonsa ke? Tak pun. Pasal dia bukan. Pasal Allah Ta'ala ciptakan daripada nur, bukan daripada macam kita jasad yang kasar ni, ya. Dan kita tak dapat nak melihat dengan mata kepala kita, ataupun dengan kita sebagai makhluk yang halus, ya, yang dibuat seni. Kecuali kalau sekiranya dia menyerupai sebagai manusia, maka pada masa itu bolehlah kita melihat. Tapi itulah tuan-tuan nak ceritanya, bahawa sebenarnya benda ni dia berlaku di zaman Nabi SAW, yang mana dilihat oleh para sahabat datangnya malaikat Jibril. Dan begitu jugalah pada rasul-rasul yang sebelum Nabi kita Muhammad SAW, seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, di dalam surah Hud ayat 69-73, macam mana Allah Ta'ala malaikat datang bertemu dengan Nabi Ibrahim, memberitahu kepada isterinya Siti Sarah, ya, bahawa Siti Sarah tu akan mengandung dan melahirkan seorang anak, iaitu Nabi Ishaq. Nabi Ishaq, mak dia Sarah. Nabi Ismail, mak dia siapa? Siti Hajar. Jangan silap, ni kita tanya dia terbalik, ditukar, ya. Nabi Ishaq Siti Hajar, Siti Sarah Nabi Nuh terbalik. Faham tu dah? Padahal pada waktu dia pun umur dah tua dah. Kalau kita kata sekarang ni, orang kata apa, menopause lah. Tapi tu kata kehendak Allah Ta'ala. Jadi malaikat mari dalam rupa manusia bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim, sehingga diceritakan dalam Al-Quran, ya, Nabi Ibrahim hidangkan. Pasal Nabi Ibrahim tahu dia suka sangat makan berjamaah. Nabi Allah Ibrahim, Allah Ta'ala bagi kepada dia. Dia ambil hidangkan dengan daging anak kambing panggang. Hebat tu, kambing panggang tu, macam kat gurun tu. Tu lembu apa panggil apa? Bakar ke panggang tu. Tapi dia hidang, pok ni tak makan. Dia terkejutlah, macam mana bila hidang tak makan. Rupanya depa bagi tahu dah, depa ni adalah malaikat. Fahamlah, bila malaikat dia tidak ada, dia tak makan, tak minum. Begitu juga yang berlaku dengan yang saya sebut tadi lah, ya, yang datang kepada Nabi Allah Lut alaihi salam, muda yang datang ke tempat Siti Maryam bin Amran telah beribadah tu. Semua tu turun cerita dalam Al-Quran belaka. Tuan-tuan boleh buka tengok dalam surah Maryam, ada cerita ayat 16-17, cerita macam mana malaikat datang. Semua tu adalah nak memberikan tuan-tuan satu berita kepada kita, supaya kita yakin dengan kewujudan malaikat dan wajib kita beriman dengannya. Sebab tu tuan-tuan, kita dengan Al-Quran ni, sebab tu bila kita baca kena tadabbur, baru kita faham. Kena tadabbur ayat tu, baru kita faham dan kita tahu apa ayat yang kita baca. Jangan baca sadaqallahul azim, apa benar pun tak tahu. Tuhan cerita habis semua Al-Quran tu, semua cerita. Sebab apa? Sebab itulah ulama-ulama tauhid ni, mereka ni mengarang ilmu tauhid ini semuanya berdasarkan daripada Al-Quranul Karim dan daripada hadis Nabi SAW sebagai hujjah dan dalil untuk nak memberikan keyakinan kepada kita. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan, lepas ni kita akan sambung pula dengan rukun iman yang kelima, iaitu kita percaya dengan hari kiamat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا سرمدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته